Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam program kita membincangkan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam juz yang ke-14, surah yang ke-16 surah An-Nahl, iaitu surah Lembah. Ayat yang akan kita bincangkan ialah ayat yang ke-24 dan 25. Untuk itu sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat semua di papan putih belakang saya. Saya akan jelaskan tentang hukum-hukum yang terdapat padanya, insya-Allah. Baik, kita mulai dengan ta'awuz atau isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kemudian kita membaca dengan membaca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita pergi kepada kalimah yang pertama. Kalimah yang pertama bermula dengan wa, idza, dan dibaca dengan dua harakat pada za, kerana selepas baris alif pada za itu terdapat huruf alif. Berarti ada dua vokal di sini, dua vokal alif, satu vokal pada baris alif dan satu pada huruf alif itu. Jadi bunyinya wa idza, dan kita sambung antara za dengan qaf itu tak ada apa hukum, terus saja sambung. Qaf ya pula naklah dibaca dengan dua harakat kerana selepas baris ya terdapat huruf ya, maka dibaca dengan ma'asli dua harakat pada qi. Wa idza qila lahum maza. Baik, la dengan la tak ada apa hukum walaupun hurufnya sama kerana kedua-duanya berbaris. Maka kita baca qila lahum. Baik, lam alif la hawa mim, mim pula bertemu dengan mim. Apabila sesuatu huruf bertemu dengan huruf yang sama, naklah kita pertama kita mesti idghamkan dia. Baik, oleh kerana dia berkaitan dengan hukum mim, maka kita tidak boleh menggunakan idgham mutamassilain saghir, mutamassilain saghir, tapi kita guna idgham syafawi kerana syafawi ni berkaitan dengan huruf mim. Ataupun boleh juga kita guna idgham mithlain, kita panggil mutamassilain, mithlain saghir, iaitu maksudnya ialah huruf yang sama bertemu dengan huruf yang sama. Satu huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang berbaris. Huruf itu sama, mahrajnya pasti sama, sifatnya mesti sama. Tapi oleh kerana dia berkaitan dengan huruf mim, maka tidaklah dibaca dengan idgham mutamassilain, dibaca dengan idgham syafawi saja ataupun idgham mithlain saghir dengan dengung dua harakat. Lahum ma. Baik, perhatikan. Mim alif ada alif itu ma'asli dua harakat. Za alif ada alif juga. Baik, kita akan baca dengan dua harakat. Kalau kita tak menyambung, kita baca juga macam asli. Madza. Tetapi bila kita menyambung dengan anzal itu, maka terdapatlah hukum di sini mad bertemu dengan hamzah secara berasingan munfasil. Maka dia panggil mad jaiz munfasil. Sebab apa jaiz? Kerana kalau berhenti kita baca dua harakat, kalau kita menyambung baru baca 4 atau 5 harakat. Tidak seperti mad wajib. Sambung ke wasal ke tetap baca lebih daripada kadar mad asli, dan gantung. Baik, kita perhatikan di sini hamzah baris alif bertemu dengan nun sakinah bertemu dengan huruf zai. Huruf zai adalah huruf ifa, dia bukan huruf izhar. Kita tahu apa huruf izhar ada 6, huruf idgham ada 6, huruf iqlab ada 1, huruf ba saja, dan ini bukan huruf idgham, bukan huruf izhar, bukan huruf iqlab, maka dia adalah huruf ifa. Dan dia terdiri daripada ifa hakiki wusta, iaitu pertengahan, tidak cenderung mana-mana bacaannya, insya-Allah. Baik, maka kita baca maza anzala rabbukum. Baik, perhatikan lam alif di sana, iaitu waqaf khabih yang tidak membenarkan kita berhenti. Berarti kita kena menyambung, wajib kita menyambungnya. Bila dia kata tak boleh betul, maka kita sambunglah. Maka kalau kita nak berhenti juga nafas kita habis, kita berhenti pada lu ni, qalu. Tengok saya beri contoh. Baik, sini tadi ifa hakiki wusta, bacaannya pertengahan. Anzala. Pertengahan, dan kemudian kita sambung la dengan rabbukum. Anzala rabbukum qalu. Baik, kum di sana. Yang kita nampak kum itu ada hukum, iaitu mim sukun bertemu dengan
ataupun mim sakinah bertemu dengan huruf qaf, maka dia ada tanda sukun pada mim itu, menunjukkan dia dibaca dengan izhar syafawi. Dan oleh kerana tak boleh berhenti, la tu maknanya waqaf khabih, tak boleh berhenti, yang menunjukkan kalau kita berhenti maknanya kita tak lengkapkan kalimah tersebut, maka kita baca pada qalu balik semula, qalu asatirul awalin. Kalau kita tak berhenti, rabbukum qalu, kontrol nafas kita, kawal nafas kita supaya kita tidak berhenti di sini. Elakkan diri kita untuk berhenti pada ada lam alif itu ataupun ada huruf mim. Okey. Baik, qalu di situ ada waw huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah mat jaiz mufassir, sama juga dengan sini. Mat jaiz mufassir dia baca 4 atau 5 harakat hanya ketika wasal sahaja. Kalau tidak menyambung, kita akan baca dengan 2 harakat saja. Qalu, macam kita berhenti mula-mula. Lepas tu baru kita sambung. Qalu asatirul awalin. Lepas mat jaiz mufassir baca 4 terima kasih. Hamzah pada alif sa a, sim alif sa ada alif sebelahnya, mat asli. Ta ya ada ya sebelahnya. Asatirul rul dengan tebal ra baris waw. Diizhar kamarikan pada huruf lam tu yang ada tanda sukun tu. Iaitu ataupun kita baca dengan izhar kamari, alif lam kamariah itu. Ini adalah alif lam kamariah daripada sukun dalam hukum, iaitu alif lam itu, iaitu lam ta'rif itu. Dia panggil lam ta'rif. Ini adalah lam ta'rif terdiri dikategorikan sebagai alif lam kamariah. Pada lam ada tanda sukun, pada hamzah tak ada tasydid. Baik, kita baca dengan izhar kamari. Awalin lin dibaca dengan ma'arif disukunkan dan nun disukunkan. Ya, sebelum tapak huruf mat. Jadi mat bertemu dengan arif disukun tu boleh baca 2, 4 atau 6 harakat selesai. Baik, kita sambung ayat yang berikutnya, ayat yang ke-25. Liyahmilu awzarahum. Perhatikan sini. Li, ya, mi, lu dibaca dengan waw huruf mat juga. Sama dengan alif huruf mat. Dia bertemu dengan hamzah juga, sama juga. Dan bertemu dalam 2 kalimah ataupun berasing, maka dia baca dengan mat jaiz mufassir 4 terima harakat juga ketika wasal sahaja. Dan kemudian kita jumpa au di sana, waw ada tanda sukun, itu menunjukkan dia dibaca dengan lin. Kerana sebab apa dia ada tanda sukun? Kerana sebelumnya terdapat huruf berbaris alif. Kalau nak baca dengan mat, mesti dia berbaris waw, baru boleh baca dengan mat. Zai alif za. Macam ni, perhatikan. Sebelum alif mesti ada huruf alif. Baik. Kalau ada huruf alif sebelum alif itu, maka dia baca dengan mat asli 2 harakat. Ra alif, ra dengan tebal. Waw mim, sekali lagi dibaca mim izhar syafawi. Kerana bertemu dengan huruf kaf. Iaitu, kita baca dengan izhar syafawi. Mim bertemu selain huruf mim, selain pada huruf ba. Kaf alif ka ada alif mat asli 2 harakat. Mim ya mim lam alif la. Tanwin bertemu dengan ya. Ya adalah huruf idgham, tapi dia dikategorikan sebagai idgham nakis kerana dia bukan huruf idgham, tapi dibaca idgham padanya. Perhatikan saya baca. Kalimatai ta alif ya. Kamilatai yaumal qiyamati wa min auzar. Iaitu kita perhatikan bahawa tanwin bertemu dengan ya, dibaca dengan idgham ma'al gunnah, dia jenis idgham nakis, dibaca dengan dengung 2 harakat. Ya alif waw dibaca dengan lin. Mim alif bertemu dengan alif lam kamariah juga, huruf qaf rupanya huruf lam kamariah sama dengan hamzah, maka dia dibaca dengan izhar kamari. Ya alif ada alif dibaca dengan mat asli, iaitu alif nampak sukun kecil aja tu, memang mat asli lah dia. Mim alif ma ta ya ti. Kita tak boleh berhenti. Kalau kita berhenti juga kita kena sukunkan, tapi tak boleh kerana dia wakaf kabih, tak boleh berhenti, tak lengkap kita punya bacaan. Maka kita akan baca yaumal qiyamati wa min. Baik, semula sambung. Wa min auzaril ladzi. Baik, sini au dibaca dengan lin, za dibaca dengan mat asli. Nun wa min.
nun ada tanda sukun, maknanya dia baca dengan izhar. Kenapa dia baca dengan izhar? Kerana dia bertemu huruf harkiah. Itu sebab dinamakan izhar harki. Okey, selesai ra pula barisiah bertemu dengan huruf alif lam syamsiah. Di sini allazi hamzah wasal dengan lam yang bertasydid itu, lam adalah huruf syamsiah. Jadi mana kalau kita gandakan, lam ada satu tanda, satu ada sukun, tak ada tanda sukun, dan satu bertasydid berbaris alif itu. Okey. Selesai, mana kita baca dengan idgham syamsi. Auzaril ladzin allazina yudillunahum bighairi ilm. Baik, perhatikan sini. Pada Z dibaca ma'asi 2 harakat, zarya ada ya. Kemudian lu pun sama juga, pada lu lam waw ada waw. Dan hawa mim, mim ada hukum apabila bertemu dengan huruf ba. Tadi bertemu dengan huruf mim ada hukum idgham syafawi. Yang ni dipanggil ifa syafawi. Dibaca dengan dengung juga. Yudillunahum bighairi ilm. Bighai, wai dibaca dengan lin. Dan di sini dibaca dengan izhar halki bila menyambung. Tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Nampak? Dia serupa dengan macam nun bertemu dengan huruf apa dia? Hamzah. Ni. Tanwin tu. Mana kita baca wamin. Sini ilmin. Ilmin ala sa'ama. Sim alif sa. La sini dibaca dengan ma'asli 2 harakat. Dan kemudian sa itu huruf mat bertemu dengan hamzah, tapi kali ini dalam satu kalimah berkumpul. Tutup semua ni, iaitu hamzah milik Okey. Dan kemudian baca dengan mat. Wajib mutasir kerana hamzah ini berkumpul dengan huruf mat dalam satu kalimah. Okey. Dan mim alif ma ada alif ma asli 2 harakat. MAL tu ma'arid disukun dengan 2 4 tanda merakat. Macam mana ma'arid disukun? Nak huruf nun disukunkan kerana kita berhenti padanya, pada nun itu. Dan untuk ruh dia yaziru tadi, iaitu dibaca dengan ma'arid sukun, maza yazirun bunyinya. Maka itulah bacaannya, kita baca pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum maza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Sadaqallahul azim. Perhatikan, saya tadi berhenti pada qalu. Sini saya pada auzar. Tapi bila saya mesti mula balik semula. Wa min auzaril lazi, dan sampai habis. Ataupun berhenti kat sini, Allahnya berhenti. Pun boleh, kalau kita sambung pun tak jadi hal. Tapi sini kalau boleh berhenti. Berhenti. Cuba kawal nafas kita. Kalau nak berhenti sangat, berhenti di sini. Ataupun berhenti sampai sini. Rabbukum qalu asatir. Okey. Sadaqallahul azim. Baik, kita perhatikan apa maksud ayat yang kita baca. Saya bacakan maksud ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu wa iza qila lahum, maksudnya dan apabila dikatakan terhadap mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu kepada Nabi Muhammad lah. Mereka jawab apa? Oh, itu adalah dongengan orang-orang dahulu. Dia tuduh Nabi Muhammad tu membawa perkara-perkara dongeng orang-orang yang terdahulu ataupun yang tertulis dalam kitab-kitab dahulu, katanya. Baik, ayat yang ke-25. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya. Bila kita
menolak apa yang dibawa oleh Nabi atau Rasul pada kita, maka kita akan jadi orang-orang yang berdosa. Menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dan dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat nanti. Dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka telah sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahawa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul. Walaupun dia tak tahu, tapi dia mengikut orang yang berdosa itu melakukan perkara yang sama dengan orang yang berdosa itu, menentang ayat-ayat Allah itu, maka mereka juga akan menanggung dosanya sendiri. Walaupun dia tak tahu. Kerana mengikut orang yang berdosa tadi, pendapat orang yang berdosa. Atau orang yang mengajarnya dengan dosa. Misal saya mengajar dengan dosa, saya membohong. Maka orang yang tadi dia tak tahu apa-apa pun, dia ikut saja. Pun tak boleh. Mana kita kena tahu. Sebab itulah kita belajar, supaya kita tahu. Supaya kita tak ikut orang yang salah. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam siri yang berikutnya, insya-Allah.